Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pelajaran. Tadi pada kelas yang lepas kita dah kenal tentang jarak dan juga sesaran. Okey, lupa saya nak bagi tahu unit SI untuk jarak dan juga sesaran adalah meter. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok pula pada buku teks awak muka surat 228. Okey, awak boleh refer buku teks awak sekarang. Sambil saya terang ni, awak tengok juga. Okey, so kita tengok juga pada term yang baru pula hari ini, iaitu laju. Okey, laju ni pula dibezakan pada dua. Satu adalah laju, satu lagi adalah laju purata. Okey, so kalau awak tengok pada takrif dia, okey, laju adalah kadar perubahan jarak. Manakala kalau laju purata adalah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Okey, beza dia bila awak nak kira laju purata, awak akan ambil kira jumlah. Maksudnya awak kena totalkan lah daripada titik awal hinggalah ke titik akhir. Tapi kalau awak nak kira laju sahaja, awak cuma kira pada titik yang diminta sahaja. Okey, so kita tengok kepada formula untuk laju dan juga laju purata. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, dan laju purata pula adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Unit SI bagi laju dan juga laju purata adalah meter per saat. Okey, kenapa unit dia jadi meter per saat? Sebab meter ni adalah unit untuk jarak. Nah, saya dah kata kan tadi, jarak dengan sesaran, unit SI-nya adalah meter. Dan dia kata per saat. So, inilah per saat. Saat maksudnya masa. So, masa yang diambil kira adalah dalam unit saat. So, kalau tengok sini, dia tulislah MS negatif 1. Negatif 1 ni bermaksud saat tu dalam keadaan bahagi per saat. So, jadilah saat negatif 1. Okey, so kita terus kepada penerangan bagi rajah 11.4. Okey, kalau awak tengok kat sini, okey, tengok dalam buku teks awak yang ruangan penjelasan kat bawah tu. Okay, kita tengok sama-sama. So dia kata seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak sebaik sahaja memulakan lariannya dari garis permulaan. Okey. So, kalau awak tengok kat sini, ini, 0 meter ni adalah garis permulaan bagi pelari ni. Dan sebab dia dah kata, ini adalah pelari 100 meter. Sebab itulah, ni, dia akan berakhir pada titik C yang berjarak sejauh 100 meter. Okey, so kita sambung. Dia kata perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh dari garisan permulaannya. Laju pelari itu boleh ditentukan melalui jarak dan juga masa yang dicatatkan. Okey, berikut menunjukkan contoh pengiraan laju pelari di atas. Okey, so kalau awak tengok A. Okey, A. Tengok kotak bawah tu, kata A. A dia minta kira laju pelari pada kedudukan A. Okey, laju pelari itu pada kedudukan A. Maksudnya ni, semasa kedudukan A sini. Okey, so awak tengok balik kepada dia punya rumus. Jarak bahagi masa. Okey, so laju adalah jarak bahagi masa. Okey, jadi jarak dia berapa? So awak tengoklah. Semasa pelari ni bermula daripada garis permulaan dan mencecah kepada titik A ataupun kedudukan A, okey, jaraknya adalah sejauh 10 meter. Okey, 10 meter. Okey, per. Okey, dan masa yang diambil pula adalah sebanyak 2 saat. So, bila awak tekan kalkulator, 10 meter bahagi dengan 2 saat, awak akan dapat 5. So, macam mana kita nak tulis unit? Ambil meter per saat. Jadi, awak janganlah buat per saat. Awak buatlah saat
kita dapatlah laju pada kedudukan A. Okey, 10 meter bahagi dengan 2 saat, awak akan dapatlah 5 meter per saat. Okey, tengok pula kepada B. Okey, B pula dia kata nak laju juga. Laju pelari tu ketika titik B. Okey, pada titik B ini. So, ingat rumus dia jarak bahagi masa. Okey, so tengok jarak bila pelari tu dah cecah kepada kedudukan titik B. So, kat sini dah dinyatakan pada titik B jaraknya adalah 50 meter. So, awak tulislah 50 meter. Bahagi dengan masa yang diambil. Okey, tengok ni. Daripada 0 meter pergi ke 50 meter, masa yang diambil adalah 6 saat. Tulis 6 saat. So, 50 bahagi 6. Tekan kalkulator, awak akan dapatlah 8.33 meter per saat. Okey, boleh Maksudnya, untuk soalan A dan B, dia minta awak kira laju. Okey, so kita tengok pula kepada C. Okey, C ataupun yang kiraan paling bawah tu, sorry tidak ada mention C pun, saya pula salah cakap. Okey, dia minta awak nyatakan laju purata. Okey, so kalau awak tengok pada definisi, dia dah kata laju purata adalah kadar perubahan jumlah jarak. So, jumlah jarak, awak kena nyatakan jumlah jarak. Dan dibahagikan dengan jumlah masa. Maksudnya kena kira daripada awal sampailah akhir. Okey, so yang ni awak janganlah pula salah faham. Awak pergi kira 10 tambah 50 tambah 100. Bukan Jumlah jarak maksudnya bermula daripada 0 hinggalah ke jarak paling akhir. So, maksudnya jumlah jarak hanyalah 100 meter. Saya tukar warna. Warna kuning. Okey, hitam. Okey, 100 meter. Sorry. Dibahagikan dengan jumlah masa. So, refer balik kepada rajah ni. Daripada 0 meter pergi ke 100 meter. Masa yang dia ambil adalah sebanyak 10 saat. So, awak ambil lah. Awak tulis 100 meter bahagi dengan 10 saat. So, awak akan dapat jawapan dia adalah sebanyak 10 meter per saat. Okey. So, dekat sini, cuma jangan terkonfuse pula untuk jumlah jarak bagi laju purata. Jangan pergi tambah pula. Ambil 10. Lepas tu tambah lagi 50. Tambah lagi 100. Tak Maksudnya jumlah jarak. Maksudnya daripada awal hingga akhir jumlah jarak yang diambil berapa. Sebab tu kita ambil jawapannya adalah 100 meter. Okey, kita sambung Tengok pula buku teks muka surat 229. Okey, tadi kita dah bincang tentang laju. So, sekarang kita akan bincang pula tentang hal laju. So, kalau tengok sini, dia kata hal laju ditakdirkan sebagai kadar perubahan sesaran. So, sebenarnya lebih kurang sama je macam laju. Kecuali yang tadi laju tu, dia kata laju adalah jarak bahagi masa. Tetapi untuk hal laju adalah sesaran bahagi masa. So, ingat balik pada kelas yang lepas tu, saya dah kata beza jarak dengan sesaran adalah jarak ni adalah panjang lintasan yang diambil. Awak kena jumlahkan semua sekali. Tapi kalau sesaran ni, awak kena ambil kira jarak terpendek yang dilalui. Okey. So, sama juga sesaran, unit SI-nya adalah meter. So, kalau awak tengok kat sini, unit SI untuk hal laju adalah sama dengan laju, iaitu meter per saat. Kenapa meter per saat? Sebab unit SI untuk sesaran adalah meter. Sama macam jarak. Dan
masa yang dia ambil kira nanti adalah dalam unit saat. So, sebab itulah nanti dia akan jadi meter per saat. Inilah meter per saat. So, kalau sini kita tengok rajah 11.5 ditunjukkan awak adalah kedudukan sebuah kereta. Okey, bermula daripada titik awal. Okey, titik awalnya adalah kosong ni dan berakhir kepada kedudukan C. Sini. Okey. So, kita tengok buku teks awak. Okey, tengok bawah gambar tu kan. Ada penerangan kan. Okey, tengok sama-sama. Okey, kereta di atas mula bergerak dari titik mula O menuju ke titik akhir C pada sesaran 12 meter pada arah timur. Okey, kenapa dia cerita pasal arah timur? Sebab awak ingat balik. Okey, sesaran ni mestilah magnitude yang ada arah. Okey. So, kalau tengok situ, dia kata laju kereta boleh melalui sesaran dan juga masa yang dicatat oleh kereta untuk sampai ke titik C. Okey, berikut adalah contoh pengiraan. Okey, untuk A. Okey, contoh pengiraan A. Okey, dia kata laju kereta dari titik O ke A. Maksudnya daripada O ni pergi ke A sini. So, berapa dia punya laju? So, tengok balik kepada dia punya rumus ataupun formula sesaran bahagi dengan masa. So, kalau awak tengok pada rajah tersebut, okey, daripada O nak pergi A, jarak dia ataupun sesarannya adalah 4 meter. So, kita tulislah 4 meter. Bahagi dengan masa. Dia dah nyatakan dah. Masanya adalah sebanyak 2 saat. So, sama juga macam kira laju tadi. 4 bahagi 2, awak akan dapat 2. Tuliskan unit dia meter per saat. Tapi ingat, jawapan awak belum siap. Sebab apa? Sebab formulanya adalah sesaran. So, kena nyatakan ianya adalah arah timur. Kenapa kita tahu jawapannya adalah arah timur? Selain daripada memang dia dah cakap dah dalam penyataan tadi, awak kena tengok balik kepada arah mata angin yang ditunjukkan ni. So, kereta ni bergerak daripada O pergi ke C. So, kalau arah mata angin C ni adalah timur. Itu alasan dia kenapa jawapan dia mesti arah timur. Okey, kita tengok pula pada B. Okey, untuk B dia kata tolong pula kira laju daripada A pergi ke B. So, saya takkan ulang lah nak tulis dia punya formula ni. Awak boleh tengok. Okey, so A ke B. Ni A ke B kita tukar warna. Okey, ni A. Daripada A pergi ke B. Okey, sesaran maksudnya adalah jarak terpendek yang diambil. Okey, B adalah 8 meter. Manakala titik A ni pula adalah 4 meter. So, berapa jarak A ke B? Awak kena tolak jarak yang lebih jauh dari 8 meter tolak dengan jarak yang permulaan iaitu 4 meter. Okey, bahagikan pula dengan tempoh masa yang diambil. Dia dah cakap dekat situ adalah 2 saat. Okey, so berapa? 8 tolak 4. Awak akan dapatlah jawapan dia 4 meter. Bahagi pula dengan 2 saat. So, masih lagi sama. Jawapan dia akan jadi 2 meter per saat. Kena bagi tahu arah timur. Okey, dan last sekali. Okey, last sekali dia minta awak nyatakan. Okey, dia kata laju kereta dari titik O. Ni, daripada O sini. Okey, pergi ke C. C sini. Sampailah kereta ni sama warna. Oh, cantik. Okey, so kena tengok. Kosong sini 12. Maksudnya
jarak yang diambil ataupun sasaran yang diambil itu adalah sejauh 12 meter. Okey, so kita nyatakan dulu kat sini. Okey, untuk C pula diminta awak kira halaju daripada titik O pergi ke titik C. So kira je lah. Okey, OC tu pula jarak dia saya dah cakap 12 meter. Kenapa kita tahu 12 meter? Kat sini. Okey, so tulis 12 meter. Okey, masa yang diambil kena tambah. Maksudnya daripada O pergi A 2 saat. Okey, 2 saat. Okey, tambah pula daripada A pergi B 2 saat. Okey, tambah lagi daripada B pergi ke C 2 saat lagi. So, dia akan jadi berapa? 12 meter bahagi dengan jumlah masanya iaitu 6 saat. So, 12 bagi 6 awak akan dapat 2 meter per saat. Masih lagi arah timur. Sebab apa? Sebab kereta tu memang bergerak satu arah sahaja. Okey, so saya harap awak faham Okey. Kita proceed lagi untuk muka surat seterusnya iaitu muka surat 230. Okey, so sambung pada muka surat 230. Tadi kita dah kenal laju, kita dah kenal hal laju. Jadi, kita akan kenal pula satu lagi yang dipanggil sebagai pecutan. So, kalau ekologi, kita tahu pecut ni maksudnya makin lama makin laju. Sebab kita pecutan. Okey, jadi makin laju. Okey, so dia kata apa? Sesuatu jasad atau objek yang mengalami perubahan hal laju dikatakan mempunyai pecutan. Okey, pecutan ditarikkan sebagai kadar perubahan hal laju. Okey, so bila kita kata ada kadar, maksudnya mesti ada masa. Okay. Dan bila dia kata ada perubahan, maksudnya mesti ada beza lah. Sebab itulah kalau awak tengok kepada formulanya, dia kata pecutan ni disimbolkan dengan huruf A kecil adalah perubahan hal laju dibahagikan dengan masa yang diambil. Okay, perubahan hal laju tu kita mesti tulis hal laju akhir V tolak dengan hal laju awal iaitu U. Bahagi dengan masa yang diambil. Dan unit SI untuk pecutan adalah meter per saat per saat. Kenapa sampai 2 kali per saat per saat? Sebab meter per saat yang pertama ni, ini sebenarnya adalah hal laju. Sebab dia katakan hal laju akhir tolak hal laju awal, awak akan dapatlah hal laju. So, unit SI untuk hal laju adalah meter per saat. Lepas tu per saat lagi sebab kita akan bahagikan hal laju tersebut dengan masa yang diambil. So, dia akan jadilah meter per saat per saat. So, MS negatif 2. Okay, so kita tengok pada gambar rajah, rajah 11.6. Okay, ada seorang budak lelaki ni, dia mengayuh basikal daripada hal laju awalnya adalah 0 meter per saat. Okay, makin lama bertambah jadi 2 meter per saat dan hinggalah kepada kedudukan akhir ni hal laju yang dia mampu capai adalah pada 4 meter per saat. Okay, dan perubahan hal laju tu berlaku dalam tempoh 5 saat. Okay, so kita tengok tengok juga buku teks awak, kotak bawah gambar rajah tu kan dia kata berikut adalah contoh pengiraan pecutan bagi basikal di atas. Okey, so sebab kita sekarang ni bincang tentang pecutan, jadi tunjuklah cara nak kira pecutan. Okey, pecutan adalah hal laju akhir ataupun dipanggil sebagai V tolak pula dengan hal laju awal A bahagi dengan masa yang diambil. Okey,
So, halaju akhir tolak halaju awal. Pada gambar rajah kita dah nampak halaju akhir. Tengok yang paling ujung sekali lah pada titik akhir. Okey. Halaju akhir dia adalah 4 meter per saat. So, tulis terus. 4 meter per saat. Okey. Tolak dengan halaju awal. Halaju awal dia berapa? Ni. Paling awal. Permulaan. Ya. So, 0 meter per saat. Bahagi dengan masa. Maksudnya daripada awal pergi ke akhir, tempoh masa yang dia ambil adalah sebanyak 5 saat. So, 4 meter per saat bahagi dengan 5 saat, awak akan dapat jawapannya adalah 0.8 meter per saat. Tambah satu lagi per saat. So, dia akan jadilah 0.8 meter per saat per saat. So, itu sahaja untuk pecutan. Okay, tengok juga pada kotak yang sama tu, bawah pengiraan tu, dia ada cakap jika brek basikal ditekan, pergerakan basikal menjadi semakin perlahan dan laju basikal itu akan berkurang. Keadaan ini menunjukkan basikal itu sedang mengalami nyah pecutan. Bila dia kata nyah pecutan, maksudnya laju tu yang mungkin daripada 4 meter per saat, maksudnya bila dia brek, mungkin jadi makin kurang daripada 4 meter per saat. So, itulah dimaksudkan sebagai nyah pecutan. Okey, setakat tu saja untuk video ini.